Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kan kita ceria sikit tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengar daripada tazkirah dan juga beberapa pesanan-pesanan dan juga doa yang diijazahkan dan diberikan untuk pengamalan kita daripada Ustaz Azamdin. Jadi apapun itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur dulu. Syukur dan syukur, walaupun tadi dah syukur dah tuan-tuan. Dengan saya lagi ni syukur sekali lagi lah. Sebab dapat paling tidak kita bangun untuk bersama-sama mengisi Ramadan kita. Yang Ramadan ini tinggal hanya beberapa hari untuk kita duduk dalam tarbiyah itu. Dan hari ini kita nak ceritakan beberapa perkara yang kita kena kejar tuan-tuan. Sebelum ni saya pernah cerita tempat lain lah tentang kisah Lailatul Qadar 21, 23, 25. Dan apapun itu tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kecewa lah. Sebab sahabat pun macam kita tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma tugasan kita ini adalah satu tugasan yang kita panggil pecutan akhir Ramadan. Tengok apa yang Nabi SAW buat ketika mana berlalu ataupun ketika mana bermulanya Ramadan. Dan kalau kita tengok riwayat-riwayat daripada Nabi SAW, buka satu kitab daripada Imam Allahumma salli Muhammad, Imam apa namanya tu? Allahumma salli Muhammad, satu kitab Imam Ibn Rajab yang menceritakan kisah-kisah Nabi, pecutan Nabi SAW di akhir Ramadan, juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tuan-tuan, itu adalah sunnah yang baik yang perlu kita kejar. Bahkan ada tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan hari ini untuk kisah-kisah Lailatul Qadar untuk malam 27 saja tuan-tuan rahmati Allah. Sebab kita dah lepas dah yang lain, lupakan dah lain-lain tuan-tuan. Ya, memang ada yang mengatakan Ustaz 23 hari bulan hari tu, 23 malam 23 tu, itulah permulaan cerahnya langit, itulah permulaan malam itu hujan renyai-renyai. Itulah permulaan siang kita redup sedikit daripada biasa. Ya betul tuan-tuan rahmati Allah, dan kemungkinan berlakunya Lailatul Qadar ketika itu. Tapi tuan-tuan, kita tengok banyak riwayat-riwayat lain, kita kena tengok juga riwayat-riwayat lain yang seolah-olah sahabat ni nak menunjukkan ada satu malam yang lebih perlu kita kejar berbanding malam-malam yang lain. Bahkan ada satu hadis daripada Ibnu Mas'ud, hari ni saya tak nak sebut satu-satu riwayat secara matan dia, Arabik ni itu. Sebab kitab yang Ibn Rajab ni ada yang tak ada baris, saya takut salah baca lah. Walaupun saya baca lah hadis, tapi saya takut tersalah baris. Jadi saya memaknakan sahajalah begitu tuan-tuan. Jadi ada satu hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tuan. Kata beliau tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang tu dia betul-betul tak larat tuan-tuan. Lumpuh ataupun jalan tak boleh, pakai tongkat pun tak boleh nak jalan tuan-tuan. Akhirnya dia minta untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Sampailah bila berjumpa dengan Nabi, katanya tuan-tuan, engkaulah yang paling alim, kata dia. Wahai Nabi, engkau adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling alim dalam muka bumi ni. Aku ni dah tua sangat dah, tak boleh nak buat apa-apa dah, nak bangun tak boleh, nak buat apa semua tak boleh dah. Tak lalat sangat, nak buat hari-hari tiang pun tak mampu, tak lalat. Akhirnya tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, beliau melontarkan satu persoalan. Apa dia persoalannya? Boleh tak berikan aku satu malam yang mana kemungkinan malam tersebut adalah malam yang memang akan berlaku Lailatul Qadar. Tuan-tuan tengok sahabat ataupun betapa mereka ini mengejar satu benda yang sangat besar. Kita rasa macam 83 tahun je kot tuan-tuan. Dia bukan jumlah 83 dah. Yang Allah sebut adalah khairun min alfi syahr. Dia adalah terlebih baik daripada 1000 bulan. Ada
penafsiran yang sebut 1000 bulan itu hanya sekadar penamaan. Bahkan ganjarannya itu adalah bukan nombor itu. Allah cuma nak cakap 1000 tu banyak. Macam budak-budak lah tuan-tuan, kanak-kanak. Berapa duit raya kau dapat hari ni? Ribu-ribu. Mimpi pun begitu lah tuan-tuan. Banyak sangat kelebihan-kelebihan Lailatul Qadar. Jadi sahabat ni sampai kejar, boleh tak berikan aku satu kemungkinan malam yang malam tersebut akan berlaku Lailatul Qadar. Itu tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka alaika bisabi'ah, kata Nabi. Nabi kata untuk kau carilah malam 7. Cuma tak spesifik pula 7 yang mana satu dia sebut itu. Jadi ulama menafsirkan ada yang kata 17 kan, 17, ada yang kata 27. Tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Ibnu Umar ada hadis daripada Ibnu Umar, tuan-tuan, banyaklah. Kita nak cerita 27 jari dia tuan-tuan sikit, dan juga beberapa mungkin motivasi lain nanti insya-Allah. Ibnu Umar tuan-tuan, yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang lain sebut tuan-tuan, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kamu cari, kalaulah kamu mencari suatu malam yang dinamakan malam yang terbaik pada bulan Ramadan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah pada malam 27, pada malam 27. Tahadzaw fi sab', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carilah pada malam 7 tersebut. Tuan-tuan tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam memesan terlalu banyak tentang Ramadan yang ke-27. Cuma tuan-tuan, 3 kejutan terakhir Ramadan ini saya nak kita panggil apa? Buat satu ringkasan pada Ramadan. Saya nak buat satu ringkasan pada Ramadan, kesimpulan pada Ramadan. Ramadan ni ada apa tuan-tuan? Satu, pesannya adalah takwa. Allah pesan takwa tu sebelum masuk Ramadan. Allah pesan, Allah kata, Allah nampak, Allah tengok satu persatu hamba dia sebelum masuk Ramadan. Habis bila masuk Ramadan, apa yang ada pada Ramadan tuan-tuan? Maka dalam Ramadan, Imam Ibn Rajab mengumpulkan 3 hadis yang paling utama dalam Ramadan. Rupanya dalam Ramadan ni dia ada satu kesimpulan yang paling besar yang perlu kita cari. Apa dia kata Ibn Rajab? Katanya Nabi SAW mengatakan tentang Ramadan dengan 3 perkara utama. Dan 3 perkara utama itu dengan uslub ataupun gaya bahasa yang sama. Apa dia kata Nabi SAW? Yang pertamanya, man sama Ramadan ihtisaban imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa untuk mendapatkan pengharapan dan juga kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan dosa. Satu. Yang kedua kata Imam Ibn Rajab, hadis yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Gaya bahasa yang cukup sama tu. Bezanya man sama, man qama. Sama je tuan-tuan, siapa yang bangun maka Allah beri pengampunan. Dan hadis yang terakhir yang dipetik oleh Imam Ibn Rajab dalam kesimpulan makna Ramadan itu adalah man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Sama tuan-tuan hadisnya. Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, yang mana Ramadan ini yang paling utamanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rupanya tuan-tuan kata Ibnu Rajab, Ramadan ini kesimpulan paling besar dia adalah pengampunan. Sampai Nabi kata celaka orang yang tak reti ataupun tak dapat pengampunan lepas habis daripada Ramadan. Itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada melalui puasanya, sama, ataupun melalui qamah, melalui ibadah. Dia membangunkan Ramadan dengan tadarus, dengan sedekah dan sebagainya. Ataupun qama Lailatul Qadar, ataupun dia bangun dengan mencari Lailatul Qadar. Sebab tu kita nak cerita 27, malam 27 yang kita belum lalu ni tuan-tuan hari ni. Tuan-tuan merahmati Allah, yang halang kita masuk syurga adalah dosa-dosa kita.
maka Allah sediakan suatu bulan yang namanya Ramadan untuk memberikan tawaran diskaun terbesar dalam dunia. Tuan-tuan, kalau kita sibuk duk goyang kaki, bagi orang potong queue kita, kan, ada diskaun besar ni tuan-tuan. Kita duk goyang kaki atas kursi, tak apalah, sabar dah sikit, confirm dapat. Orang potong queue kita tuan-tuan. Boleh tak kita dapat tuan-tuan? Walaupun pengampunan takkan pernah habis stok dia tuan-tuan. Tapi ketahuilah Lailatul Qadar dan juga Ramadan ada had masanya. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang halang masuk syurga adalah dosa. Tawaran-tawaran yang ada sekarang ni kita tak ambil. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, semalam berapa ramai yang pergi masjid. Saya terkejut dengan suasana tahun ini yang agak dahsyat tuan-tuan. Saya kata dahsyat lah di kawasan sini. Semua masjid kawasan sini penuh semalam. Sebab apa? Sebab bertembung malam Jumaat dengan malam ganjil yang menjadi satu ijtihad, itulah malam Al-Qudra, malam Lailatul Qadar. Terima Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, walaupun contohlah malam tadi terlepas tuan-tuan. Terlepas. Alamak, hari ni redup lah pula kan, sebagai contoh. Tapi sebenarnya kita ada peluang-peluang yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam lagi tentang Lailatul Qadar. Sampai tahap Abdullah ibn Mas'ud kata, siapa yang qiyamul lail sepanjang tahun, maka dia akan dapat Lailatul Qadar. Betul? Siapa Ibn Mas'ud ni tuan-tuan? Ibn Mas'ud ni siapa tuan-tuan? Dalam riwayat hadis ni tuan-tuan, ataupun periwayatan kisah tersebut ni, ada seorang sahabat yang namanya Ubay. Ubay ni tuan-tuan, radhiyallahu anhu cakap, semoga Allah ini menghormati Abul Hamad. Alhamdulillah. Yarhamahullahu Aba Abdul Hamad. Moga-moga Allah itu merahmati Aba Abdul Ahmad. Abdul Hamad, itulah namanya siapa tu? Ibnu Mas'ud jadilah gelaran dia. Sayyidina Ubay kata, demi Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Mas'ud ini sebenarnya dia tahu apakah dan bilakah berlakunya Lailatul Qadar itu. Tapi bila orang tanya, dia akan jawab, siapa yang bangun, maka dia akan dapat. Tapi sebenarnya, kata Ubay, tuan-tuan, Ubay bin Ka'ab kata, tapi sebenarnya dia tak nak orang hanya bergantung dekat satu malam yang dia tahu tu saja. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud, ataupun Abul Hamad sebut, tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, setiap 27 hari yang ke-27 Ramadan, maka siangnya akan redup. Mataharinya akan lebih redup daripada hari yang lain. Dan ia memang berlaku pada setiap 27 Ramadan mengikut kata ulama dan juga Ibnu Mas'ud. Betul tengok. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang ni bukan muktamad lah tuan-tuan. Kita cuma cerita-cerita saja. Dia bukan satu kisah muktamad. Sebab ada lagi pendapat-pendapat yang disangkal oleh ulama. Cuma ia sebagai satu motivasi tuan-tuan. Sebab kita belum masuk 27 saja. 25 lepas dah tadi. Semalam tuan-tuan. Sebab itulah banyak pendapat Nabi kata Nabi pernah jumpa 21 sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kalau tengok riwayat yang 21 malam 21 itu, ia lebih logik dan lebih banyak ketepatan je lah. Ada yang sebut 23 dan kita tahun ini pun 23 itulah bermulanya langit cerah pada waktu malam. Kalau tuan-tuan tengok di atas. Banyaklah tuan-tuan. Dan itu semua bukan satu petanda yang memang confirm dia tu kalau tak tuan-tuan. Kita masih ada 27 tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun ni memang dahsyat lah. 21 langit gelap lagi, tak apalah. 23 dah cerah dah tuan-tuan langit. Dahsyat. Hujan pula tu malam tersebut. Esoknya memang redup habis. 25 hari bulan, 25 malam kita bertemu dengan ganjil bertemu dengan malam Jumaat. Dahsyat tuan-tuan. 27 tuan-tuan, memang ulama kejar. Apa lagi yang kita nak tuan-tuan? Kenapa kita tak bangun terus semua malam ganjil tahun? Cuma kata sahabat,
mereka ini yakin dan kata Lailatul Qadar itu mesti berlaku pada 27 Ramadan. Tuan-tuan, sahabat pun ada dahsyat ni tuan-tuan. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dia punya dahsyat. Sampai ada satu riwayat itu, mereka ini diberikan tanda melalui mimpi. Kalau nak datangnya Lailatul Qadar itu, mereka ini sampai dapat mimpi tuan-tuan. Betapa mereka itu merindui Allah. Sehingga Allah itu merindui mereka. Dijemput bagai seorang VVIP dahsyat tuan-tuan. Yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun masih berlaku perbahasan bila malam sekian. Tapi tuan-tuan tahu tak, Nabi memang mengakui mimpi tersebut. Sehingga Nabi mentakwilkan mimpi itu, berlakulah malam itu sekian bila sahabat dia mimpi. Tuan tengok betapa mereka merindukan Al-Qadar. Kita ni tuan-tuan rasa Lailatul Qadar ni biasa sangat. Tak apalah tak bangun, tak apalah tak nak qiyam, tak apalah. Tak bersungguh tuan-tuan. Kadang-kadang handset silent. Alamak tersilent malam tadi tak sedar. Rasa tak bersalah tuan-tuan. Padahal silent handset itu perlu dilihat, perlu diteliti betul-betul sebelum malam kita bangun tersebut. Tuan Abdullah Ibn Mas'ud sampai ada sebut tentang Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi sebut SAW. Allahumma salli Muhammad, Lailatul Qadar itu akan berlaku pada dalam satu riwayat lain lah, dalam kitab Imam Ibn Rajab. Nabi sebut Ramadan itu akan berlaku pada pertengahan daripada pertengahan selepas daripada malam ke-24. Ini daripada Abdullah Ibn Mas'ud, dan hadis tersebut sahih tuan-tuan. Dan yang disebut itu adalah malam 27 lah, tengah-tengah tu kan. 25, 27, 29. Ada 3 malam. Jadi tengah-tengah 27. Nabi sebut 27 tu dah Lailatul Qadar. Kita nak apa lagi tuan-tuan? Malam kita kena bangun. Kan ada riwayat lain tu tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap Nabi ni kalau nak tengok kesungguhan Nabi mencari Lailatul Qadar itu, Nabi mula beriktikaf secara agresif. Sangat agresif sampai Nabi itu duduk dalam khemah. Bila nak sikat rambut dia keluarkan kepala Sayyidatina Aisyah, sikatkan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, waktu selepas daripada 24 Ramadan. Bermula malam 24 Ramadan itulah Nabi iktikaf yang sangat agresif. Sehingga ketika itu Nabi akan menggerakkan keseluruhan keluarganya yang ada, dan beliau tidak akan bersekerudukan dengan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam bermula malam itu sehingga lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tunjuk 27 ni satu malam yang sangat-sangat perlu kita cari juga dah. Kalau di Mesir itu tuan-tuan, di Allahumma salli Muhammad, masjid apa tu? Di satu masjid di Mesir tu tuan-tuan. Memang 27 tu kita akan panggil Syekh Jibril lah. Syekh Jibril. Memang dahsyat tuan-tuan dengan doanya, dengan terawihnya satu hari, satu rakaat, satu juzuk dengan bacaan yang bukan hadap. Sangat-sangat mereka itu apa kita panggil itu, menghormati dan cuba mencari pada malam 27. Sehinggalah selepas daripada wafat Nabi SAW. Mereka ni para sahabat ni tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Sayyidina Umar tuan-tuan. Lepas daripada wafat Nabi SAW, Sayyidina Umar dalam kitab Imam Ibn Rajab itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pernah mengumpulkan sahabat-sahabat yang bijak-bijak ni. Semua biar sini, datang sini. Datang duduk sebelah, dia nak bincangkan apa tuan-tuan? Dia nak membincangkan tentang Lailatul Qadar. Dahsyat kan tuan-tuan? Dia sama macam kita lah tuan-tuan. Duduk kan, panggil duduk. Ambillah kita bincang tentang Lailatul Qadar. Seolah-olah begitulah tuan-tuan. Sampai tahap begitu. Mereka ni tuan-tuan radhiyallahu anhum ajma'in. Akhirnya duduk bincang, tengok langit. Akhirnya tuan-tuan, kata Sayyidina Umar, beliau bertanya kepada Nabi SAW. Dia bertanya kepada Sayyidina Umar tanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dia kata, ni kita bincang tentang Lailatul Qadar. Agak-agak korang ni semua, bilakah berlakunya malam Qadar? Dalam malam perbincangan itu adalah malam ke-27, begitulah.
Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat ni risau dengan Sayyidina Umar yang sangat bijak. Mereka jawab, kita semua sepakat yang Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 malam terakhir. Jadi bila jawapan gitu Sayyidina Umar tak puas hati tuan-tuan. Dia rasa macam, benda tu aku pun tahu kan. Kalau cakap dengan saya pun kata, itu benda tu aku pun tahu. Tak payah cerita lah, tak payah bincang. Seolah-olah begitulah tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, dalam perbincangan itu, Sayyidina Umar mata beliau tertumpu pada satu susuk tubuh. Yang susuk tubuh itu namanya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau memandang pada Ibnu Abbas, sahabat memalingkan terus muka mereka kepada terus masing-masing melihat kepada Ibnu Abbas. Yang Ibnu Abbas ini digelar sebagai turjumanil Quran. Kan? Orang yang paling dahsyat dalam menafsirkan Al-Quran. Ditanya kepada beliau, apakah pendapat beliau tentang Lailatul Qadar? Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya ta'allam tu, aku mungkin dah tahu dah. Seolah-olah gitulah bahasa baiknya, bahasa adab. Kalau ikut dalam bahasa terjemah betul tu, sesungguhnya aku tahu habis dah. Tapi kalau dalam bahasa beradab, terjemahannya itu adalah sesungguhnya aku mungkin tahu dah. Sampai Sayyidina Umar tanya, wa ayyi lailatin hiya? Jadi bilakah waktu malam Lailatul Qadar itu? Mesti cerita kat kami lah cepat-cepat. Seolah begitu kan. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar itu mungkin berlaku sama ada 7 hari yang lalu ataupun 7 hari yang berbaki. Maknanya apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sama ada 7 hari yang lalu, yang telah lalu. Iaitulah daripada 1 Ramadan, 21 Ramadan tambah 7 tuan-tuan. 7 hari yang terlepas daripada 1 Ramadan itu, maknanya malam 27 lah. Tuan-tuan tengok. Sama ada berlakunya itu pada malam 27 ataupun 7 hari yang berbaki. Maknanya malam 23. Begitulah. Maknanya semuanya berkaitan dengan nombor 7, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan tengok, ini pendapat-pendapat sahabat-sahabat lah. Dan ini adalah yang berlaku selepas daripada kewafatan Nabi. Jadi kita cerita pada zaman Nabi, sekarang wafat Nabi habis cerita, sahabat masih bercerita lagi benda yang sama. Kemudian Sayyidina Umar duk tanya tuan-tuan, wa min aina ta'allam? Daripada mana kau boleh belajar meletakkan CV begini? Tahu mana kau boleh meletakkan Lailatul Qadar itu tuan-tuan? Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna Allah khalaqa sab'a samawat. Sesungguhnya Allah itu menciptakan 7 petala langit. Kemudian Allah menciptakan 7 lapisan bumi. Kemudian Allah menciptakan sab'ata ayyamin. Allah menciptakan 7 hari. Kemudian Allah menciptakan masa, yang masa itu akan berpusing sebanyak 7 kali sehari. Begitulah bahasa-bahasa Ibnu Abbas dalam mentafsirkan Al-Quran. Tuan-tuan dan dimuliakan Allah. Banyak tuan-tuan, panjang cerita hadis tersebut, riwayat tersebut, yang Ibnu Abbas ni nak menceritakan tentang akan berlaku Lailatul Qadar pada 27-23 je. Begitu tuan-tuan. Sampai beliau sebut, Allah menciptakan manusia itu pun 7 juga. 7 apa tuan-tuan? 7 jenis tanah. Sulalatin mintin, kan? Banyaklah jenis-jenis tanah, 7-nya. Kemudian kata Ibnu Abbas, Allah ciptakan manusia 7 lagi sekali. 7 apa pula? 7 kejadian, alaqah, mudghah, daripada tundang, salut daging ke tundang, air mandi dan sebagainya tuan-tuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Abbas, syai'in akhar, maka semua tu kan, kalau kita kira-kira, semuanya ada 7. Tuan-tuan, ini bijaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam mentafsirkan ataupun membaca, menterjemah, mentadabbur dalam sesebuah ayat Al-Quran. Ibnu Abbas tuan-tuan, yang Nabi doakan pada dadanya untuk dilapangkan dadanya itu, maka dia adalah orang yang paling bijak menafsirkan Al-Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas sampai sambung tuan-tuan dalam kisah tersebut. Kata Ibnu Abbas, lepas tu ingat tak? Seolah begitulah. Kan? Kira-kira balik dah 7 dah. Lepas tu ingat dia sambung tu. Lepas tu ingat tak? Kita ni makan daripada 7 perkara. Ini diambil daripada surah As-Sabah, kata Ibnu Abbas. Surah Sabah ni Allah sebut manusia ni makan daripada 7 jenis makanan sahaja dunia ni. Biji-bijian, sayur-sayuran, zaitun dan lain-lain lah, ada 7 jenis. Cik tuan-tuan, Ibnu Abbas ni.
Kita apa lagi Ibn Abbas tambah, kita sujud atas 7 anggota kan. Dia melibatkan satu kehidupan. Sujud atas 7 anggota, kita tawaf dengan 7 pusingan, kita lontar jamrah dengan 7 kali lontaran. Banyak lagi lah kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, menunjukkan kata Ibn Abbas, Allah ini suka sangat dengan nombor 7. Tuan-tuan, dia dengan Allah. Kan ada orang suka nombor plate tuan-tuan. Tapi Ibn Abbas kata, Allah ni suka sangat dengan nombor 7. Sampai Ibn Abbas kata, maka Lailatul Qadar itu sama ada 7 sebelum ataupun 7 selepas. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sama ada malam 23 ataupun malam 27 yang akan kita lalui malam. Sampai ketika itu Sayyidina Umar ni tuan-tuan teruja dengan penafsiran itu. Sehingga dia kata, sungguh kau bijak menguasai apa yang kami tak tahu. Ini sahabat-sahabat, ayat ni tuan-tuan memang diulang oleh sahabat ramai-ramai. Dan pergi sana pergi sini, setiap kali minta tafsiran, memang inilah bahasa sahabat-sahabat, sungguh kau sangat bijak menguasai apa yang kami tak tahu. Ini kata-kata untuk Ibn Abbas, tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 27 Ramadan Lailatul Qadar. Bahkan Imam Ibn Rajab tuan-tuan menyebut sebahagian ulama mutaakhirin, kita panggil mutaakhirin lah, kita ambil mutaakhirin. Mutaakhirin ini ulama-ulama moden kita. Ulama moden tuan-tuan, mereka ini istinbat antaranya kita pernah dengar Allahumma salli ala Muhammad, Imam Ghazali dengan CV beliau tentang Lailatul Qadar. Banyaklah lagi tuan-tuan, mereka ni istinbat daripada Quran juga tuan-tuan. Dan mereka ni nak cakap juga yang Lailatul Qadar itu akan berlaku pada malam 27 tuan-tuan, yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tahap sebahagian ulama mutaakhirin ini mengumpulkan satu bukti juga selain daripada Ibn Abbas tadi tuan-tuan. Apa yang mereka buat tuan-tuan, mereka ni punya dahsyat, dia cuba nak ijtihadkan bilakah malam Lailatul Qadar supaya mereka ni rasa macam puas hati dapat. Seolah gitulah. Padahal mereka ni bangun hari-hari tuan-tuan. Maka beliau kata, yang pertamanya Allah itu mengulang perkataan Al-Qadru. Ini dalam surah Al-Qadru dalam 3 tempat. Tuan, mereka ni kira tu. Allah mengulang perkataan Al-Qadru dalam 3 tempat dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okay? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr 3 kali. Dan huruf Lailatul Qadri ini ada 9. Lam, ya, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. 9 huruf. Lalu mereka berkata, tuan-tuan, 9 kita darabkan dengan 3. Dapatlah 27. Dahsyat. Sungguhnya mereka. Betul ke 9 darab 3, 27? Betul kan? Saya salah. 9 darab 3, 27. Betul. Ini ijtihad sebahagian ulama. Sebab nak tahu rahsia malam Al-Qadru ini. Tuan yang dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata mereka tuan-tuan, dalam kitab Imam Ibn Rajab ini, annahu qal salamun hiya. Dia ambil satu perkataan yang lain pula dalam surah Al-Qadru itu. Salam sejahteralah ia pada malam tersebut. Maka mereka berkata hiya. Hiya ni, salamun hiya hatta. Hiya tu, perkataan hiya itu. Salam sejahtera malam Lailatul Qadar. Hiya tu malam Lailatul Qadar tu lah. Mereka berkata perkataan hiya itu adalah kalimah yang ke-7 dalam surah itu. Minta maaf. Hiya itu adalah kalimah yang ke-27 dalam surah tersebut. Kata mereka Al-Qadar itu, surah Al-Qadru itu, surah Al-Qadru itu ada lebih kurang 30 kalimah. Dan hiya itu duduk dalam kalimah ke-27. Tuan-tuan tengok. Radhiyallahu anhum ajma'in rahimahullahu ta'ala. Moga-moga mereka ini diberikan manfaat-manfaat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sangat mereka memberikan petunjuk kepada kita. Ini satu motivasi lah kita panggilkan untuk mencari pada malam 27. Tuan-tuan, kemudian Imam Ibn Rajab ini tuan-tuan, dia bawa pula beberapa kisah daripada salafus salih tentang malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr. Ada beberapa kisah salafus salih lah. Antaranya yang menceritakan Allahumma salli ala Muhammad.
Ada beberapa kisah, malahan ada dalam satu hadis lah, hadis ataupun riwayat dalam hadis-hadis dhaif begitu, yang menceritakan tentang ada beberapa salafus saleh yang pada malam 27 itu, setiap malam 27 itu, apabila dia minum air laut, maka air laut tersebut akan rasa azbun. Azbun yang betul-betul air itu rasa payau, dia tak masin. Yang mereka ini sehingga yakin itulah malam Lailatul Qadri. Allah itu turun terus pada malam tersebut sehingga tahap bumi ini sempit dengan malaikat, menyebabkan semua tatanan-tatanan yang berada di atas bumi akan berubah. Masin jadi payau, gelap jadi cerah pada waktu malam. Dan kalau malam-malam kita tengok, malam kita sekali malam yang sangat cerah. Biasanya dari tuan-tuan kalau dah lepas tu tuan-tuan, malam selepas daripada itu semua akan jadi cerah. Tuan-tuan tengok langit betapa cerahnya langit setiap malam sekarang. Sebab betapa malaikat dan Allah sendiri turun, nur itu, cahaya mereka itu sehingga mereka ni, sehingga alam ini terlalu menghormati, kita panggil apa? Nampak tuan-tuan, alam ni nampak mereka-mereka yang turun, mereka tahu siapa yang turun. Kita nampak tuan-tuan sebagai satu motivasi kan. Jadi menyebabkan semua tantangan, susunan-susunan dunia ni berubah. Jadi terang seterang-terang. Jadi ini antara salafus saleh tunjuklah. Azbun, air laut jadi tawar. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada ulama salaf ketika itu, yang mana ketika mana dia tawaf pada malam 27. Ada ulama sebut dia ni tawaf pada malam tersebut je. Ada yang sebut memang setiap tahun dia tawaf pada malam 27. Ada ulama salaf yang sebut mereka ini melihat seolah-olah ada malaikat. Malaikat yang bertawaf sekali ketika itu. Dia bukan nampak terang-terang lah tuan-tuan. Disebut dia seolah-olah nampak cahaya-cahaya begitu. Dan cahaya itu tidak pernah terlihat kecuali pada malam 27. Apa yang dia nampak pada beliau? Dia berkata ada cahaya-cahaya yang bertawaf di bahagian atas Kaabah pada setiap malam 27. Tuan-tuan, banyak tuan-tuan yang cerita 27 ni terlalu banyak. Kalau kita ambil 21, lagi banyak. Sebenarnya begitulah. Tuan-tuan dan mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu kisah daripada, kita panggil apa, namanya Syuaib. Hamad Syuaib namanya. Hamad Syuaib ni menceritakan dalam kitab Imam Ibn Rajab juga. Ada seorang lelaki daripada kalangan mereka. Aku berada di Sawat. Sawat ni nama tempat. Dan ketika itu adalah pada 10 malam terakhir Ramadan. Mereka ni selalu tengok atas. Di zaman-zaman salafus saleh. Jadi tak peliklah, kita pun sama lah tuan-tuan. Keluar sampai tahajud tengok atas. Wih, cerahnya malam ni. Lepas terawih tengok atas. Yang gitu kan. Samalah mereka ni tuan-tuan. Ada seorang lelaki itu dia selalu tengok atas tuan-tuan. Tapi akhirnya ada satu lelaki lain tu, tak apa dia kata. Kau tak payah tengok atas dah. Nanti aku akan tunjukkan kau satu benda yang yakinkan aku bahawa 27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Akhirnya berlalulah malam-malam terakhir Ramadan sehingga malam 27. Kemudian bila sampai 27 Ramadan itu, satu lelaki yang menegur Hamad Syuaib ni tadi, dia kata, meh ikut aku. Dia ikut aku, bawa aku masuk dalam kebun tamak. Maka mereka ni pergilah. Dia bawa lelaki yang tadi tu, yang tengok langit tadi tu kan. Dia bawa lelaki tu, bawa pergi kebun kurma beliau sendiri. Lalu beliau tunjukkan bagaimana pelepah-pelepah tamar ketika itu semuanya menunduk ke bumi. Dan kata beliau, kita takkan pernah lihat perkara ini sepanjang tahun kecualilah pada malam ini, iaitulah malam 27 Ramadan. Banyak tuan-tuan. Cerita hadis 27 ni banyak. Ada yang zaman salafus salih itu lumpuh. Dan dia itu berdoa pada malam 27 dan diberikan kesembuhan daripada lumpuh tersebut. Seorang lelaki Basrah yang duduk di Ahras namanya. Bisunya. Dia bisu selama 30 tahun. Tuan-tuan. Doa pada malam 27 lalu Allah bebaskan lidah dia daripada bisu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan cerita-cerita bab 27 ini dan semua ini adalah satu dalil yang kita tak jazamkan. Maksudnya kita tak tetapkan yang apa tu 27 tu memang akan berlaku dalam Quran. Tak, tuan-tuan, kita bukan letak begitu. Sebab sahabat memang ada yang sebut sahabat
Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang berpindah rangka. Cuma tuan-tuan menghormati Allah, cuma bila dah sampai 27 ni, dia satu benda yang sangat besar sebab terlalu banyak sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menceritakan tentang 27 ni. Ramai, banyak sangat. Dan yang kita harapkan inilah malamnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma apakah yang paling utama pada malam Al-Qadar? Ya, 27 malam. Tapi apa yang perlu kita buat pada malam tersebut? Ulama pun sebut daripada 3 hadis yang tadi. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Imanan wa ihtisaban kata ulama itu adalah satu petunjuk untuk dibuat, iaitulah kata ulama itu adalah suatu saranan untuk kita berdoa, dan doa lah lebih utama, lebih baik daripada ibadat-ibadat yang lainnya ketika malam Qadar itu. Sampai tahap begitu. Malam Lailatul Qadar. Sebutkan semua tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan, ya Allah, aku lemah. Ya Allah, sekian-sekian. Sebut satu persatu dengan rintihan-rintihan, dan itulah yang paling utama pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma apabila kita telah melalui malam-malam Al-Qadr itu, banyaklah tanda-tanda dia kan. Nabi sebut SAW, tandanya banyaklah. Selain daripada tanda fizikal yang kita dapatkan daripada apa yang kita dapat daripada mata. Kan, langit cerah, hujan rintik-rintik pada malam tersebut. Jadi Allah SWT, esoknya paginya itu, harinya agak redup. Apa lagi? Malamnya itu tiada angin yang bertiup. Banyak tuan-tuan hadis yang Nabi sebut tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Dan yang paling hampir adalah pada malam 23. Dan 25 pun dia pukul sama dah. Saya pun tak nak bezakan dah. 23, 25. Saya rasa 27 pun lebih kurang gitulah suasananya. Biasanya macam itulah. Supaya kita ni tak tengok sangat tanda-tanda. Yang utamanya adalah doa. Dan doa itu, apabila kita mampu lontarkan doa itu pada malam-malam Lailatul Qadar, ketahuilah bahawa Allah itu turun untuk sebelah kita. Dan Allah itu sedang meridui kita. Itu ada Allah Subhanahu. Cuma, walaupun Lailatul Qadar itu kita dapat panggil apa, tumpuk, kita dapat cari, kita dapat duduk di dalam malam tersebut yang sangat mulia itu, ada satu perkara lagi yang perlu kita kejar selepas daripada itu, iaitulah malam raya. Sebab kita nak tengok berkesan tak tarbiyah Ramadan. Ramadan datang menjadi seorang guru yang tidak dibayar, guru yang sangat baik, diberikan semua sekali tuan-tuan, datang-datang tu semua jenis diskaun dia bagi. Datang-datang seolah-olah voucher, tiket, semua dibawa tuan-tuan guru tersebut, iaitulah Ramadan. Diberikan kepada kita akses yang sangat baik. Nak laptop, ambil laptop. Nak ambil tablet, ambil tablet. Nak apa lagi, jawapan, nak semua ada tuan-tuan. Diberikan pada malam itu. Ramadan mendidik kita. Maka malam raya itu menentukan. Kalaulah tarbiyah itu betul-betul berjaya, maka kita akan kekal sebegitu pada malam raya itu. Kata ulama, malam raya itu, siapa, kata hadis Nabi SAW, siapa yang membangunkan malam raya tersebut, maka hatinya itu tidak akan mati. Nabi sebut SAW. Jadi, siapa yang hatinya tak mati, tuan-tuan, siapa yang dapat menghidupkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Subhanallah. Jadi kalau nak tengok tarbiyah Ramadan itu jadi ke tidak, itulah tempat. Nak tengok tarbiyah Ramadan itu jadi ke tidak kepada keluarga kita, maka itulah tempat. Jika tidak berjaya tuan-tuan tarbiyah Ramadan, maka malam tersebut menjadi satu tarbiyah untuk kita meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu. Sebab tuan-tuan, raya ni kalau kita nak cerita bab raya, dalam Islam raya ni adalah satu ibadat tuan-tuan. Ni bukan benda yang kita reka sendiri dah. Raya ni memang Allah yang beri. Memang Allah yang ciptakan. Memang Nabi SAW seolah-olah mengisytiharkan raya ni adalah suatu ibadat yang besar. Raya ini adalah satu syariat, raya syariat. Sebab itulah raya ni, dia ada takbir, dia ada tahmid.
Allahu Akbar, Allah. Takbirnya itu sampai perlu diulang-ulang dalam khutbah. Tuan-tuan tengok. Takbirnya itu kalau Hari Raya Aidil Adha itu perlu dilaungkan walau ketika mana kita balik daripada sembahyang raya. Sampai tahap kita kena pergi laluan lain. Saya rasa tuan-tuan tahu dah benda ni. Pergi kena lalu laluan lain untuk sembahyang, balik kena pergi laluan lain. Itu sunnah yang paling baik dalam menyebarkan takbir ketika itu. Pergi lalu-laluan lain, takbir aja. Kalau ada yang Aidil Adha, balik kena laluan lain dan sebarkan takbir itu. Allahu Akbar, Allah. Cuma kita Melayu ni sedih lah pula. Takbir itu kan tak apalah. Yang penting ada takbir itu, ada tahmid itu. Yang takbir dan tahmid itu pada hari raya dia adalah lebih panjang daripada hari-hari yang lain. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok syariat raya itu tuan-tuan. Yang raya itu bukan satu kemerdekaan lah. Sebab saya tengok sekarang ni, segelintir daripada kita ni tunjuk seolah-olah raya ni satu hari merdeka. Merdeka daripada apa tuan-tuan? Saya pun tak tahu nak cakap merdeka apa maksud sedih. Ramadan ni, kalau tarbiyah dia berjadi tuan-tuan, dia rasa macam penat tuan-tuan nak melepaskan Ramadan. Maknanya Ramadan merindukan dia merindukan Ramadan. Jadi tuan-tuan, dia bukan tepuk sebelah tangan dah. Dia pergi. Tuan-tuan bukan Allah, cuma sedihlah sekarang ni, terakhir tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedihlah sekarang ni, berlakulah beberapa jenis pencabulan dalam negara kita dengan hari raya. Dalam pencabulan itu berlaku untuk lagu raya. Dan pencabulan itu berlaku pada bulan Ramadan. Tak malu ke tuan-tuan dengan Allah? Saya pun tak pandai nak cakap dah tuan-tuan dengan Allah SWT. Tak malu ke mereka dengan Ramadan? Padahal Ramadan ini, Allahumma salli Muhammad. Kalau tengok mulianya Ramadan ini tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sampai mention sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai mention kitab-kitab lain kan. Suhuf ni tuan-tuan, semua suhuf turun pada bulan Ramadan. Sampai Nabi tu mention begitu tu. Dia highlight kan. Orang nak tahu tak sebenarnya semua suhuf, semua jenis kitab dalam dunia ni, soalan Nabi itu, yang turun kepada Nabi, kepada semua yang lain-lain, kitab Nabi Ibrahim, semuanya kan, kata Nabi SAW, wa unzilat suhufu Ibrahim min awwali lailati Ramadan, wa unzilat Taurat min sita min Ramadan, kan, sitina madaini Ramadan, wa unzilat Injil min salasata ashra khalat min Ramadan, wa unzilat Furqan arba'ina wa ishrina khalat min Ramadan. Nabi sampai highlight tuan-tuan nak tunjukkan Ramadan dia sangat mulia. Nabi kata kitab Nabi Ibrahim turun pada awal Ramadan. Kitab Taurat itu turun pada 6 Ramadan, 700 selepas turunnya suhufnya Nabi Ibrahim. Nabi sampai sebut satu persatu tuan-tuan. Zabur itu turun pada 12 Ramadan, 500 tahun selepas turunnya Taurat. Tuan-tuan, dia sebut satu persatu. Injil turun pada 13 Ramadan, 1200 tahun selepas turunnya Zabur. Lepas tu 24 Ramadan, 620 tahun selepas daripada kitab Injil itu turun, tuan-tuan namakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka turunlah Al-Quran. Itu yang disebut tuan-tuan Nabi SAW. 24 Ramadan tu bukan tarikh yang tepat lah. Itu ada hadis-hadis, ada beberapa bahasa yang lain. Dan kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ada cerita lah tentang berapa tarikh Masihi ketika mana turunnya Al-Quran. Ada tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada benda-benda lah yang menyebabkan kita kena carilah kan. Keadaan pahala Lailatul Qadar, Ramadan, sunnah Jumaat ketika itu. Apa tu Allah SWT Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dia kena sungguh-sungguh lah tuan-tuan. Sungguh-sungguh lah 27 ni tuan-tuan. Sebab kan akhir ni tuan-tuan bukan Allah SWT, Allah sampai gandakan macam-macam kan. Kalau sedekah tuan-tuan pada malam tersebut, ulama sebut dia akan jadi 700 kali ganda. Walaupun disebut sebagai 1000 tahun lebih baik tu kan.
Bila sahabat ataupun bila ulama dia satu ataupun RM1 tu kita sedekah seolah-olah kita bagi RM700 kat masjid. Pernah tak nak ke? Pernah bagi RM700 kat surau masjid? Kalau pernah bagi tuan-tuan, gandakan. Saya pernah bagi 700 Ustaz. Okey, pernah bagi 700, darat lagi 700. 700 pun. Memang 700 kali ganda tuan-tuan. 700 darat 700 jadi berapa tuan-tuan? Dia darat 700 juta. Maknanya ketika itu seseorang yang mendermakan RM700 seolah-olah dia mendermakan 7749 RM490,000 ketika itu. Nak ke tuan-tuan? Jangan malam tu kita sibuk sangat dengan kuih raya tuan-tuan. Buat kuih raya. Malam ni buat apa kuih raya? Dah malam tu pula Lailatul Qadar. Dah seolah-olah kita ni buat kuih raya macam 80 tahun buat kuih raya. Rugi tuan-tuan, rugi. Baiklah kita buat benda-benda yang memanfaatkan 70 tahun yang diberi dalam 84 tahun ataupun 1000 bulan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga malam qadar kita ini qadar yang baik. Moga-moga malam ini pun kita cari dengan malam yang terbaik. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qaulu hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya minta untuk awal sikit berhenti hari ini. Saya ada urusan-urusan luar sebelum pukul 7.45 itu. Mohon maaf atas bagi rugi masa lari 12 minit begitu. Jadi saya serahkan semula. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Tak apa keluar awal. Upah pun tak apa clear suara Ustaz tu kan. Jadi ada link ada problem ni. Apa cuaca tak elok. Allah tak boleh nak. Tolong mohon tangguhkan Ustaz. Silakan. Baik. Majlis kita. Jadi kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah wa suratul asir subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu bikum. Terima kasih semua. Moga malam barakah, Ramadan barakah, Lailatul Qadar barakah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Upah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Upah. Assalamualaikum. Terima kasih Upah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Upah. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.